Farmo atau Farm Assist Robot for Multi-Operation adalah robot pertanian yang direka dan dibangunkan untuk membantu para petani dalam tugas penanaman seperti penyemburan racun perosak. Operasi penyemburan racun perosak adalah tugas yang memakan masa dan berisiko tinggi yang memerlukan petani memakai pakaian keselamatan dan juga alat pernafasan. Saya Jeffrey Fendi Muhammad Saleh, pengusaha ladang cili di Kuala Kedah, Kedah, dan di sini kami menggunakan teknologi fertigasi dan robotik untuk kegunaan ladang kami. Robot ini kami namakan Farmo. Ia digunakan untuk proses atau kerja semburan racun dan juga baja folia. Dan robot ini dapat mengurangkan ataupun menjimatkan masa sehingga 50% dan menjimatkan penggunaan racun sebanyak 40%. Di sini kami mempunyai hampir 8,000 pokok cili yang ditanam di dalam polybag dan ladang ini telah di-set up lebih kurang 2 tahun. Robot ini menggunakan alat kawalan jauh yang dilengkapi dengan sistem kamera wireless. So pekerja boleh hanya duduk di luar daripada kawasan ladang. Dalam jarak 200 meter, robot dapat beroperasi. Robot Farmo akan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan tugas penyemburan racun perosak dengan mengurangkan waktu operasi sehingga 50% dan menjimatkan 20% penggunaan racun perosak atau baja folia. Penggunaan robot mudah alih dalam bidang pertanian berpotensi untuk meningkatkan kualiti produk segar, mengurangkan kos pengeluaran dan mengurangkan penggunaan tenaga para petani secara fizikal. Sebelum ini kita gunakan hampir 8 ke 10 orang pekerja. Pada masa kini kita hanya memerlukan lebih kurang 4 atau 5 orang, bergantung kepada operasi harian. Fungsi utama Farmo adalah untuk menjalankan kerja-kerja penyemburan racun. Dengan cara ini, petani tidak akan terdedah kepada bahan berbahaya ketika melakukan aktiviti berkenaan. Bagaimanapun, fungsi robot ini juga boleh dinaik taraf dengan pemasangan aksesori tambahan yang membolehkan ia menjalankan kerja memotong rumput, mengangkut hasil kebun dan memantau keadaan kebun menggunakan siaran video. Penggunaan tayar getah pada Farmo V2 digantikan dengan penggunaan jejak roda bagi Farmo V3 yang membolehkan ia bergerak di atas permukaan konvensional seperti kebun sayur, getah dan juga kelapa sawit. Menggunakan teknologi bateri cas semula sebagai sumber kuasa, Farmo boleh digunakan selama 2 jam dengan sekali pengecasan. Dengan kapasiti tangki racun 30 liter, semburan racun boleh dibuat kepada 2 barisan tanaman secara serentak. Antara cabaran terbesar untuk membangunkan Farmo adalah untuk mendapatkan reka bentuk dan penggunaan teknologi yang murah untuk membolehkan petani mampu memiliki robot ini. Farmo direka menggunakan komponen yang biasa didapati di pasaran supaya pembeli boleh mendapatkan alat ganti dengan mudah bagi tujuan penyelenggaraan dan juga pembaikan. Beliau yang berasal dari Johor dan sedang melanjutkan pelajaran dalam bidang ijazah sarjana kejuruteraan mekatronik di Universiti Malaysia Perlis atau UNIMAP juga berharap penggunaan Farmo dapat diperluaskan di seluruh negara dan seterusnya di peringkat Asia Tenggara. Bagi Ahmad Aizat, graduan ijazah sarjana muda UNIMAP, pula berkata pengalaman membangunkan Farmo benar-benar menguji kemampuan beliau untuk membina robot yang menggunakan 90% komponen buatan dalam negara. Melalui tinjauan yang dilakukan di beberapa komuniti pertanian dalam laman sosial Facebook, konsep Farmo mendapat respon yang baik dari para pemilik kebun. Malah ada yang berminat untuk menggunakan Farmo di kebun mereka. Untuk robotik yang dekat di ladang, kita mendapat geran penyelidikan daripada Malaysia Technology Development Corporation pada tahun 2019. Untuk bantuan teknikal kita dapat daripada Jabatan Pertanian dan untuk pemasaran kita ada persetujuan dengan Farmo. Adalah diharapkan dengan adanya teknologi robot seperti Farmo ini dapat menarik lebih ramai golongan belia untuk menceburi bidang pertanian dan menjadikan ia satu profesi yang dipandang tinggi oleh masyarakat. Di sini saya menggesa semua pemilik ladang, fertigasi, petani menggunakan teknologi robotik bagi meningkatkan produktiviti ladang, menjimatkan tenaga dan masa dan mengurangkan kos input pertanian.
Bidang pertanian masa kini tidak lagi tertakluk kepada konsep ruang tanah yang luas, modal yang tinggi, kotor serta tidak menjamin masa hadapan. Malah, bidang tersebut mampu menjana pendapatan yang lumayan jika diusahakan dengan betul dan juga bersungguh-sungguh. Pertanian adalah perniagaan, merupakan antara kempen yang kini semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat hari ini. Semakin ramai yang berminat untuk menceburkan diri, terutamanya golongan muda yang suatu ketika dahulu menganggap kerjaya sebagai petani ini tidak mempunyai masa depan yang cerah. Kini, fenomena bercucuk tanam dalam kalangan masyarakat kembali dipopularkan, namun bukan di kawasan kampung, sebaliknya di kawasan bandar yang tanahnya terhad, warganya sentiasa sibuk bergerak pantas mengejar tugasan serta tuntutan kerjaya. Encik Narawi bin Bakar, seorang penolong pegawai keselamatan di Universiti Utara Malaysia, telah menyambut baik akan kempen pertanian itu satu perniagaan. Walaupun sibuk dengan kerjayanya, namun beliau masih lagi boleh bercucuk tanam di halaman rumahnya yang terletak di Taman Jelutong, Kedah. Menggunakan teknik aquaculture dan grow bed bagi menternak ikan-ikan seperti tilapia, kerapu dan juga serta tanaman sayuran seperti bayam, sawi dan juga salad. Beliau yang baru sahaja memulakan tanaman pertanian bandar ini, namun hasilnya amat menguntungkan. Ini kerana menurut beliau semasa beliau mula mengaplikasikan pertanian bandar ini, perintah berkurung atau PKP akibat virus corona mula melanda. Namun ianya tidak mendatangkan kesan yang mendalam kerana hasil tuaian dari penanaman yang ada di halaman rumahnya membuatkan beliau sekeluarga tidak perlu keluar untuk membeli bahan mentah. Saya ada membuat penanaman bandar menggunakan sistem aquaponik, di mana dalam sistem aquaponik ni dia terbagi kepada dua, iaitu menggunakan sistem grow bed dan sistem NFT. Untuk sistem menggunakan grow bed ni, saya menggunakan material daripada kita panggil lika lah. Air daripada kolam ni tadi akan masuk kepada tong kumbahan itu tadi dan akan ditapis dalam satu lagi tong, dan daripada tong itu air akan dipam naik ke grow bed ni, dan bila air masuk dalam grow bed sampai satu tahap, kita letak dia punya paras air itu akan mengalir balik masuk ke kolam ikan. Itu untuk grow bed punya pengaliran air dia lah. Anak-anak saya datang membantu saya memberi makan ikan. Jadi ia menimbulkan satu keakraban di antara hubungan saya dengan anak-anak saya bila mereka seronok memberi makan ikan. Jadi masa saya lebih banyak di rumah bersama keluarga. Ini adalah sistem NFT saya. Saya menggunakan sistem secara memanjang. Kelebihan menggunakan sistem NFT secara memanjang ni, pokok sayur lebih besar lah berbanding menggunakan sistem NFT yang menegak. NFT ni kelebihan dia juga, kita sayuran ni tidak menggunakan sebarang baja ataupun racun. Dengan menggunakan kaedah aquaculture ini, Encik Narawi bukan sahaja dapat menanam sayuran kegemarannya, malah beliau juga dapat menternak ikan yang pastinya bersih dan sihat serta bebas dari sebarang bahan kimia. Penggunaan sistem aquaponik dan grow bed ini juga dapat dilihat hasilnya tidak sampai sebulan untuk beliau merasa hasil tanamannya. Seperkara lagi, di dalam bekas takungan najis ikan atau lebih dikenali sebagai samteng, beliau menggunakan lampu ultrabiru. Tujuan penggunaan lampu ultrabiru ini adalah untuk mematikan bakteria yang berada dalam kolam ternakan dan sekaligus menjernihkan lagi air yang ada di dalamnya. Kejernihan air ini akan dapat memberikan oksigen yang berlebihan kepada ternakan ikan-ikannya. Ini akan membolehkan ikan-ikan tersebut membesar dengan kadar yang segera. Ukiran pada hulu keris dari jenis tajung yang lengkap dan sempurna bukan hanya memaparkan kepandaian serta ketelitian masyarakat Melayu,
Bahkan menggambarkan bangsa Melayu sebagai bangsa yang menjunjung berinstitusi dalam seni pertukangan dan ukiran. Bahagian hulu tajung atau pemegang keris yang dikategorikan sebagai ukiran arca itu memaparkan figura dewa jelmaan burung yang berparuh yang dikatakan mempunyai pengaruh Hindu. Bentuk badannya yang sedikit bongkok dengan leher dan kepala condong ke sisi serta diukir dan dihiasi dengan motif yang halus dan rumit pula menunjukkan status pemiliknya sama ada golongan istana atau bangsawan dalam masyarakat. Encik Ismail bin Saad yang berasal dari kampung Lubuk Gajah Jitra Kedah telah lama berkecimpung dalam menjalankan perniagaan agrobis yang berasaskan pertanian ini. Warisan turun-temurun dari datuknya telah membuatkan Encik Ismail melibatkan diri sepenuh masa dalam perniagaan ini setelah beliau bersara 10 tahun yang lepas. Adalah saya buat golok masuk kereta pisau berasaskan kayu. Kita nak buat ulu kerih, kebanyakan orang buat dengan kayu kemuning. Kemuning mai ataupun kayu sagar. Proses dalam menghasilkan produk-produk yang berasaskan pertanian ini bukanlah satu kerja yang mudah kerana ianya memerlukan kesabaran, ketekunan serta kemahiran yang tinggi kerana setiap tempahan adalah berlainan pembuatan serta ukirannya. Sehingga ke hari ini, nilai yang telah dijual dari perniagaan ini telah mencecah ribuan ringgit kerana produk-produk yang dihasilkan ini telah mendapat sambutan yang baik dari seluruh pelosok negara.